Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya diberikan satu video berkaitan tentang adakah makan menggunakan kedua-dua tangan itu sunnah, iaitu seperti mana orang putih duk makan kiri dan juga kanan, dan kita pun hari ni duk makan dekat kedai-kedai western dan kedai-kedai biasa pun makan sudu dan juga garfu. Dan video ini disebutkan, kenyataan itu disebutkan oleh Ustaz Nazrul Nasir. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama dan kita berikan reaction selepas itu. Adakah penggunaan cutleries dan kedua tangan itu sunnah? Saya pernah makan dengan Maulana Syekh Ali Jumaah waktu ketika menyambut beliau di Concord Hotel pada bulan yang lalu. Kemudian waktu Syekh makan, Syekh sebut kepada kami hadis yang sedia kita maklum bahawa Nabi SAW akala al-bittikh birrutab. Dalam riwayat disebut dalam syarahan para ulama, Nabi makan dengan kedua-dua belah tangan. Jadi kemudian kata Maulana, makan begini dengan menggunakan sudu dengan garpu yang macam ni, kalau ataupun pisau dengan garpu yang macam ni, kalau kita potong, contohnya kita potong demikian, dan kalaulah seorang tadi menggunakan tangan kirinya untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya, maka ianya juga dikira sebagai sunnah Nabi SAW. Jadi bila saya tanya kepada Maulana Syekh Ali, maksudnya ianya bukan hanya khusus kepada buah sahaja, maka kata beliau ia tidak hanya khusus kepada buah, juga kepada apa saja bentuk makanan yang dimakan dengan menggunakan dua tangan. Dan ini juga merupakan sunnah baginda Rasul SAW. Jadi kalaulah seorang tadi memang biasa makan macam ni, moga-moga dia juga mengikuti sunnah. Dan kalau ada yang kebiasaannya dia memakai dengan tangan begini dan menggunakan dengan tangan kanan, juga mengikuti sunnah Nabi SAW. Semuanya dengan mengikuti sunnah Rasulullah. InsyaAllah kita tidak akan berburuk sangka kepada sesiapa pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menonton video berkenaan sama-sama tadi. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang isu ini. Sahabat-sahabat, Ustaz Nazrul Nasir dia mendakwa bahawa pandangan yang beliau bawa ini adalah pandangan daripada Syekh Ali Jumaah. Dan saya ada buat semakan. Memang kenyataan itu benar daripada Syekh Ali Jumaah. Bukan ketika pertemuan tertutup antara Ustaz Nazrul Nasir dan Syekh Ali sahaja. Tetapi kenyataan Syekh Ali Jumaah ini telah disiarkan di Facebook rasminya pada 15 Julai 2020 dan saya dimaklumkan ia telah direkodkan dalam Fatwa Al-Asriyah Diyar Al-Masriyah, dalam salah satu daripada buku-buku fatwa daripada negeri Mesir. Jadi berkemungkinan dia pernah bahaskan isu ini ketika beliau menjadi mufti Mesir suatu ketika dahulu. Hujah Syekh Ali Jumaah ialah Umar Al-Khattab adalah kidal dan dia memang makan menggunakan kedua-dua tangan, kiri dan juga kanan. Demikian juga mereka berhujah dengan hadis yang melarang makan tangan kiri hanya apabila wujud kesombongan sahaja. Jika tak sombong, tak ada masalah. Demikian juga Syekh Ali Jumaah mengiktiraf etika makan barat yang menetapkan hirisan dengan tangan kanan dan cucukkan garfu ke mulut adalah dengan tangan kiri. Dia kata tak ada masalah. Pun begitu, benarkah dakwaan ini? Pertama, kita kena jelas dengan pandangan ini bahawa ia tidaklah menyuruh kita makan dengan tangan kiri, tetapi menyatakan keharusan untuk makan dengan tangan kiri apabila telah menggunakan kedua-dua tangan ketika makan. Jadi jika makan dengan tangan kiri saja termasuk dalam perkara yang dilarang. Tapi kalau makan pakai dua-dua tangan, sudu dan juga garfu, tak ada masalah. Kedua, pandangan ini berhujah dengan mengatakan bahawa Umar pernah melakukannya, sedangkan di dalam mazhab Asy-Syafi'i telah ditetapkan bahawa mazhab sahabat Nabi bukanlah satu hujah. Apatah lagi sesama mereka mempunyai pelbagai pandangan. Itu pun jika dakwaan bahawa Umar makan dan minum dengan tangan kiri itu adalah benar. Tetapi sepanjang semakan saya tidak menemui riwayat berkenaan. Saya cuma jumpa riwayat menyatakan bahawa beliau kidal sahaja. Jadi saya minta tolong sahabat-sahabat yang mungkin mempunyai rekod tentang dakwaan bahawa Umar radhiyallahu anhu menggunakan tangan kiri dan juga kanan. Anda tolong kongsi dengan saya di ruang komen di bawah. Tolong berikan rujukan fakta, tolong juga berikan kitab apa yang menyebutkan tentang hal berkenaan. Yang seterusnya, Syekh Ali Jumaah, bahkan Ustaz Nazrul Nasir yang kita dengar tadi, mereka berdalilkan bahawa Nabi SAW pernah makan buah dengan kedua-dua belah tangan. Kita bacakan dulu hadis yang dimaksudkan supaya kita akan ambil
manfaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Kitab Al-Awsat dari hadis Abdullah bin Ja'far, wa ra'aitu fi yamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qisa wa fi shimalihi rutaban wa huwa ya'kul min dha marrah wa min dha marrah. Aku pernah melihat di tangan kanan Rasulullah ada qisa. Qisa ni buah timun atau tembikai yang Ustaz Nazrul Nasir sebut, dia kata tembikai. Dan di tangan kiri baginda ada rutab, kurma basah. Baginda memakan yang ini sekali dan yang ini sekali. Hadis ini daripada sudut kategori sanadnya, statusnya, hadis ini dhaif atau lemah seperti mana yang dinyatakan oleh Imam As-Sana'ani dan kitab At-Tahbir li Idah Ma'ani Taysir jilid ke-7 627, dan Ibn Hajar Al-Asqalani berdasarkan nukilan Al-Munawi dan kitab Fathul Qadir jilid ke-5 195, dan Al-Aini dalam Umdatul Qari jilid 21 muka surat 66. Jadi hadis ini tak kukuh untuk nak dijadikan hujah, tak kukuh untuk kita nak berdalil dengannya. Tapi contoh, jika kita kata hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis ini riwayatnya datang daripada hadis yang sahih, mungkin boleh bawa satu riwayat yang lain dan riwayat itu memang sahih daripada Nabi SAW. Jikapun begitu, jikapun diandaikan hadis ini sahih sekalipun, ia tidaklah bermakna bahawa Nabi SAW makan dengan tangan kiri baginda, sebab memang dalam hadis itu tak tunjuk dengan jelas, tak sebut dengan jelas bahawa baginda makan dengan tangan kiri. Sebaliknya Nabi SAW mengambil dengan tangan kanan kurma yang berada pada tangan kiri baginda. Hal ini seperti mana yang telah dijelaskan oleh Al-Aini rahimahullah ketika menghuraikan hadis sahih Al-Bukhari yang disebutkan ya'kulu rutaba bil qisa. Baginda pernah makan rutab campur dengan qisa. Seterusnya beliau berkata, wa fi isnadihi Asram bin Hawshab wa huwa dha'if jiddan wa la yalzam min hadzal hadis. Law sabata akluhu bishimali fala'allahu kana ya'khudhu bi yadihi al-yumna min ash-shimal rutbatan wa ya'kulha ma'al qisa allati fi yaminihi fala mani' min dhalik. Dalam isnad hadis ini terdapat rawi bernama Asram bin Hawshab. Beliau seorang yang sangat lemah dan tidak diambil kandungan hadisnya. Jika diandaikan, iaitu sabit baginda Nabi SAW makan dengan tangan kiri sekalipun, maka ia memaksudkan baginda mengambil dengan tangan kanan rutab yang ada di tangan kiri baginda. Lalu baginda memakan rutab itu bersama dengan qisa yang sedia ada di tangan kanan baginda. Tiada suatu pun yang menghalang daripada perkara ini berlaku. Ini anda boleh rujuk. Kemudian Mula Ali Al-Qari dan kitab Mirqah Al-Mafatih, dia kata riwayat ini difahami baginda menggantikan apa yang di tangan kanan baginda, menyuap kedua-duanya secara bergantian dengan tangan kanan agar tidak membawa maksud makan dengan tangan kiri. Jadi hadis ini tidak menunjukkan Nabi SAW makan dengan tangan kiri, tetapi baginda makan dengan tangan kanan. Inilah kaedah yang digunakan oleh para ulama ketika dia menjelaskan hadis-hadis yang nampak seperti bercanggah, seolah-olah Nabi SAW makan tangan kiri sedangkan Rasulullah SAW tidak makan tangan kiri, kerana ada hadis-hadis yang lain yang melarang makan dengan tangan kiri. Seterusnya, Syekh Ali Jumaah menyebutkan bahawa makan dengan tangan kiri itu hanya menjadi salah disebabkan wujudnya kesombongan, dengan maksud jika tak sombong tak ada masalah makan tangan kiri. Kita bacakan dulu hadis yang isu disebut sebagai kesombongan tu. Anna rajulan akala 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi faqala kul bi yaminik qala la astati' qala la istata'ta ma mana'ahu illa al-kibr qala fama rafa'aha ila fihi. Ada seorang lelaki makan di samping Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Lalu Rasulullah kata, makanlah dengan tangan kanan. Dia menjawab, aku tidak mampu. Baginda bersabda, semoga kamu benar-benar tidak mampu melakukannya. Tidaklah dia enggan untuk makan dengan tangan kanan melainkan kerana kesombongan. Setelah itu tangannya tidak mampu untuk sampai ke mulutnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Menurut Imam Nawawi, doa Nabi SAW ini adalah kerana perbuatan lelaki itu yang melanggar hukum syarak. Anda boleh rujuk dalam syarah Sahih Muslim jilid ke-13 muka surat 192. Manakala doa Nabi SAW terhadap lelaki tersebut adalah disebabkan oleh kesombongan lelaki itu daripada menuruti arahan Nabi SAW. Anda boleh rujuk dalam Fathul Qadir jilid 1 muka surat 298. Oleh itu, hadis ini bukanlah hujah yang mengatakan bahawa makan tangan kiri itu tanda kepada kesombongan, tetapi ia sangat khusus dalam kisah berkenaan, iaitu Nabi SAW dah suruh dah lelaki berkenaan untuk makan dengan tangan kanan, tapi dia langgar arahan Nabi, dia mau bantah Nabi SAW, dia tak mau ikut. Jadi jika nak dalilkan bahawa hadis berkenaan seolah-olah menyatakan bahawa makan tangan kiri tanpa ada kesombongan tidak ada masalah, adalah satu kefahaman yang salah. Sahabat-sahabat, Nabi SAW ni dalam bab isu ni sangat keras.
tegas di dalam menghalang umat Islam daripada makan menggunakan tangan kiri. Nabi SAW pernah sebut, la ya'kulanna ahadun minkum bishimali wa la yashrabanna biha fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu biha. Jangan sama sekali daripada kalangan kamu makan dan minum dengan tangan kiri, kerana syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Iza akala ahadukum falyakul biyamini fa inna syaitan ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Apabila seorang daripada kamu makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanan, kerana sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Itu yang disebutkan dalam hadis. Jadi disebabkan ada tegahan bersungguh daripada Nabi SAW ni, menjadikan segelintir para ulama berpandangan hukum makan dan minum dengan tangan kiri adalah haram. Pandangan ini menjadi pilihan daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi seperti yang beliau nyatakan dalam risalah kecil beliau yang bertajuk As-Sunnah wal Bid'ah. Pun begitu, jumhur para ulama, majoriti para ulama seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpandangan bahawa hukum makan dengan tangan kanan hanyalah sunat dan dianjurkan, dan makruh pula hukumnya makan dan minum dengan tangan kiri ketika tidak dalam keadaan darurat. Anda boleh rujuk ulama-ulama sebut dalam bab ni, kitab Al-Bahrul Ra'iq jilid 1 muka surat 56, Bariq Mahmudiyah jilid 4 muka surat 111, kemudian Hasyiah Al-Adawi, Matalib Ulin Nuham, Mughni Muhtaj, Al-Iqna. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juga disebutkan jika ada keuzuran yang menghalang seseorang untuk makan dan minum dengan tangan kanan, contohnya kerana sakit ataupun luka, maka tidaklah makruh menggunakan tangan kiri. Anda boleh rujuk dalam Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid ke-6 muka surat 119. Dalam konteks kita hari ini, apabila kita nak minum menggunakan tangan kanan tidak sesuai, mungkin contohnya pada ketika itu tangan kita tu penuh dengan nasi, penuh dengan makanan lah dekat situ, terlalu banyak makanan, jadi kita nak pegang cawan tu agak sukar dan agak tidak berapa nak elok lah, jadi akan kotorkan pula gelas minuman itu. Jadi atas keperluan berkenaan kita mengambil dengan tangan kiri kita, dan dalam adab orang Melayu kita lapikkan tangan kanan kita di bawah, walaupun bukanlah kewajipan, tetapi nak menunjukkan bahawa tidak bersenang-senang kita menggunakan tangan kiri kita ketika makan dan juga minum, kerana Nabi SAW telah memberikan ancaman yang cukup berat di dalam hadis-hadis baginda. Wallahu ta'ala alam. Saya harap perkongsian kita pada hari ini dapat dimanfaatkan, dan moga-moga ia bermanfaat. Jika ada rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Sahabat-sahabat, ini buku Talbis Iblis oleh Ibn Jauzi, Perangkap Iblis. Macam mana orang-orang baik pun boleh kena perangkap iblis. Orang yang pakai serban, pakai jubah, pakai celak dan sebagainya, buat ibadat pun mereka juga boleh kena dengan perangkap iblis ini juga. Demikian juga orang-orang yang lain. Anda dapatkan buku ini dekat link yang saya letak dekat bawah, ataupun boleh dapatkan dalam versi e-book di kitab digital. Link juga saya letak kat bawah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.